أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الفاعل. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. Baik, sebelum ni musannif rahimahullah sebut al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirafa'kan tu, isim-isim marfu' tu ada 7. Dan yang pertama adalah fa'il. Dan yang pertama sekali fa'il. Jadi sekarang ni musannif rahimahullah nak sebutkan, nak bicarakan satu persatu 7 marfu'at yang disebutkan sebelum ni. Jadi kata musannif rahimahullah, al-fa'ilu huwa ismul marfu'u qablahu fi'luhu. Sebelum tu al-fa'il pada lughah dengan makna man fa'alal fi'la ataupun man aujadal fi'la. Orang yang melakukan sesuatu perbuatan ataupun menjadikan satu perbuatan. Itulah dinamakan fa'il. Orang yang buat satu perbuatan tu dinamakan fa'il. Itu pada lughah. Adapun pada istilah, makna dia seperti mana yang kita akan mengaji ni lah. Baik, contohnya anda sebut lughatan man fa'ala al-fa'la. Ataupun man ibarat berbeza-beza lah, maknanya sama. Man aujada al-fa'la ataupun man qama bil fa'li. Dinamakan fa'il pada lughah. Dinamakan fa'il pada lughah. Zaidun daribun amron. Contohnya, siapa yang fa'il? Zaidun. Pada lughah dinamakan fa'il, tapi pada istilah nahwu ni tidak dinamakan fa'il. Dia faham ada beza situ. Jadi Zaidun ni fa'il, dia yang memukul, dia yang melakukan perbuatan darab. Tapi pada istilah yang ni dipanggil mubtada. Tidak dinamakan fa'il. Fa'il yang kita akan mengaji nanti makna dia pada istilah. Okay. Jadi fa'il pada istilah kami yang ni panjang, nanti kita akan masuk dalam. Wal ismu zahir awil muawwal. Kawan-kawan, sila.
wal ismu zahir awil mutmar as-sarih au al-muawwal bis-sarih al-marfu' lafzan au takdiran al-masbu' bi fi'lihi au shibhihi au ma yushbihu al-fa'la. Udah nih lu. Bismillah.
Baik. Jadi fa'il terbahagi kepada dua. Dia ada dalam takrif tu lah. Dalam takrif tu fa'il adalah wal ismu zahir awil mutmar. Fa'il itu adalah isim zahir ataupun isim dhamir. Yang kita bagikan kepada dua lah. Fa'il adalah isim zahir ataupun isim dhamir. As-sarih awil muawwal bis-sarih. Yang ni pecahan bagi zahir. Itu zahir tu sama ada dia isim sarih ataupun muawwal bis-sarih. Boleh ya? Ataupun muawwal bis-sarih. Al-marfu'u lafzan atau takdiran, yang dirafa'kan secara lafaz ataupun secara takdir. Ini kita akan bagi contoh nanti. Yang didahului dengan fa'il je ataupun apa yang menyerupai fa'il. Baik. Dalam ni pun ada juga, cuma nanti dia bahagikan wa huwa ala qismain tu. Di situ pun ada isim zahir, ada isim dhamir. Dia terangkan dulu apa itu fa'il, lepas tu dia bahagikan kepada dua, wa huwa ala qismain zahirin wa mutmarin. Cuma zahir ada sarih, ada muawwal bis sarih, itu dalam syarah. Ada dalam syarah. Kemudian isim dhamir dibahagi pula kepada dua. Baik. Kita tengok dulu sini. Jadi fa'il sama ada ia isim zahir ataupun isim dhamir. Baik, apa itu isim zahir dan apa itu isim dhamir? Isim zahir iaitu isim yang mana kita faham dia menunjukkan kepada makna dia tanpa berhajat kepada qarinah. Ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinatin. Lafaz tu sendiri dah menunjukkan kepada makna tanpa ada petunjuk yang lain. Faham? Berbeza dengan isim dhamir. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum tu. Jadi kita nak faham tu, ana siapa ana? Kalau kita semata-mata ana tulis ana. Ana ni merujuk kepada siapa? Dia mesti ada qarinah, mesti ada petunjuk orang yang bercakap. Dia mesti ada satu qarinah lain. Sama juga anta. Anta tu merujuk kepada siapa? Anta tu boleh jadi merujuk kepada Azimi, boleh jadi merujuk kepada Adnin atau Mirul. Jadi dia mesti ada qarinah untuk kita faham anta tu merujuk kepada siapa. Contohnya ana bercakap, anta nak tunjuk dekat apa ni, Adnin. Jadi anta tu ada qarinah khitab. Faham tak? Sekarang ni ana dengan Adnin. Jadi dia nak faham anta tu merujuk kepada siapa, dia berhajat kepada qarinah. Dia nak faham murad dengan anta tu siapa, berhajat kepada qarinah. Ada satu petunjuk lah lain. Dia berbeza dengan isim zahir. Bila kita kata Zaid, kan? Bila kita kata apa ni, Zaid ke, sayyarah ke, jadi kita faham daripada lafaz tu. Kita faham makna tu daripada lafaz tu tanpa berhajat kepada qarinah yang lain. Boleh faham kan? Jadi tu beza isim zahir dan dengan isim dhamir. Jadi isim zahir ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinah, dan isim dhamir ma la yadullu ala al-murad illa bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibah. Baik, kemudian isim zahir terbahagi kepada dua. Isim zahir yang sarih dan juga isim zahir muawwal bis-sarih. Kalau dalam Tuhfatus Saniyah pun dalam syarah ada. Maknanya dia kata perkataan isim pada kata musannaf al-ismu, kan, wal ismu al-marfu. Isim tu yashmalus sarih wa ghairus sarih. Wasmal muawwal bis-sarih. Jadi dia merangkumi kedua-dua ni lah. Iaitu isim sarih dan juga muawwal bis-sarih. Sarih apa? Sarih tidak berhajat pada takwil. Adapun muawwal bis-sarih dia berhajat kepada takwil. Nanti kita akan tengoklah. Dia fa'il zahir dia macam
fa'il, tapi dah ditakwilkan dia akan jadi isim. Baik. Kita bagi contoh dulu isim fa'il, isim isim soreh. Contohnya ja'a. Ya, kita ambil yang dalam ya. Kita ambil dalam kitab. Dalam kitab qala al-fa'ilu wal ismul marfu', dalam matan itu al-madhkuru qablahu fa'iluhu. Tuan akan katakan nanti, lepas tu kata wahwa ala qismaini zahirin wa mutmarin. Fadh-dhahiru nahu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama rijal wa yaqumu rijal, sampailah habis. Itu semua fa'il isim zahir dan dia soreh. Dia tak perlu lagi ditakwilkan. Boleh faham? Itu fa'il isim zahir dan dia isim zahir yang soreh. Itu tak perlu ditakwilkan. Cuma dalam ta'rif kita sebut al-marfu' lafzan atau takdiran. Dalam contoh tu ada tak marfu' secara takdir? Dalam matan tu ada tak marfu' secara takdir? Cuba tengok elok. Fidaus, ada tak marfu' secara takdir? Ada. Apa dia? Qama gulami. Itu salah satulah contohnya secara takdir. Ataupun sebelum ni kita ngaji apa? Ja'a Musa atau Ja'a Musa wal qadi wa gulami. Ni marfu' juga ni. Faham tak? Marfu' juga. Musa, qadi, gulami. Tapi takdiran. Ditakdirlah dia punya alamat tu. Baik. Jadi ada dua lah. Kalau yang zahir, yang bukan secara takdir, dalam ni semua kecuali yang gulami tu. Ni faham? Kecuali yang gulami. Gulami dan ni contoh lain al-qadi dan juga Musa, antara yang dirafa'kan secara takdir ataupun secara hukman. Sebut juga hukman. Itu contoh. Kita ambil tu dalam matan. Muawwal bisarih. Apa dia? Yang pertama an wal fa'il. Contohnya apa? Misal yu'jibuni ma sana'ta. Yu'jibuni bukan ni ma lagi. Contoh apa an wa fa'il? Saya yu'jibuni antajtahida. Faham? Yu'jibuni an tajtahida. Baik, mana fa'il dia?
Tak nampak fa'il lah. Yang nampak ada an, lepas tu ada tajtahid. Jadi tajtahid ni dia punya apa ni, fa'il. Jadi dan dia dah ada fa'il dah ni. Fa'il dia dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta, tapi kita nak mana fa'il yu'jibuni. Faham? Jadi fa'il yu'jibuni ni adalah takwil. Apa yang ditakwil daripada an dan fa'il. Jadi al-masdarul muawwal min an wa tajtahid apa ni fi mahalli raf'in fa'il li yu'jibuni. Faham? Jadi kalau kita takwilkan dia akan jadi yu'jibuni ijtihaduka. Ni fa'il dia. Tapi fa'il dia bukanlah sorih. Faham? Sorih dah tak perlu takwil lagi dah. Tapi yang ni dia perlu takwil sebab dia tidak sorih. Dia tidak nyata kecuali selepas ditakwilkan. Satu. Dua. Ma anna anna wasmuha wa khabaruha. Yasurruni annaka tajtahidu. Yasurruni annaka tajtahidu. Baik, yasurruni fa'il. Bila fa'il dia berhajat kepada fa'il. Jadi sekarang ni mana fa'il dia? Yasurruni annaka tajtahidu. Jadi fa'il dia memang kita tahu dah lah, memang masuk dalam tajuk muawwal bisorih. Jadi fa'il dia adalah apa ni, isim zahir yang ditakwilkan daripada jumlah annaka tajtahidu. Annaka mujtahidun. Annaka mujtahidun. Yasurruni annaka mujtahidun. Jadi takwil an wasmuha wa khabaruha fi ta'wili masdarin jadi fa'il bagi yasurruni. Jadilah yasurruni ijtihaduka. Okay. Jadi ijtihaduka ni takwilan daripada annaka mujtahidun. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ma dan fa'il. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Contoh dia yu'jibuni. Tadi kita tulis yu'jibuni ma sana'ta. Yu'jibuni ma sana'ta. Baik, mana fa'il yu'jibuni? Fa'il yu'jibuni adalah takwil daripada ma sana'ta. Jadi ma sana'ta ni, jadi al-masdaru al-muawwal min ma dan juga sana'ta fi mahalli raf'in fa'il bagi yu'jibuni. Dia akan jadi yu'jibuni sun'uka. Yu'jibuni sun'uka. Jadi itulah fa'il dia. Fa'il dia takwilan daripada ma sana'ta. Kalau yang nombor dua takwilan daripada annaka mujtahidun.
Yang nombor satu, takwilan daripada an tajtahid. Jadi dia bukanlah fa'il, dia bukanlah jelas. Macam bahagian yang pertama ni soreh, tapi dia kena takwil, kita kena takwilkan dia. Di sinilah berhajat kepada kita tahu masdar. Faham? Tu kita pentinglah kita mengaji surah tu, kita mengaji dan kita hafal kita hafal masdar. Memang cara menghafal dia macam itulah. Kita akan hafal fi'il madhi, kita akan hafal fi'il mudhari' dan kita akan hafal masdar. Tapi sebelum tu kita akan hafal, orang kata dia punya orang panggil apa? Tak ingat dah. Bismillah. Surah apa panggil asas lah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Tasrih usul. Kena hafal yang tu dululah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Kan? Lepas tu buatlah macam video tu. Hamidayah Ahmadu Mahadar Hamid. Lakang-lakang tu seronok tangguk-angguk kan. Jadi Allah selesai nak kena hafal yang asal tu dululah. Hafal yang asal tu dulu. Lepas tu baru kita hafal fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian barulah kita hafal masdar. Semua tu ada asal dia sebenarnya. Jadi yang tu asal. Lepas tu satu-satu tu ada tasrih dia pula. Contohnya kita kata fa'ala kan. Kita ambil satu. Nasara yansuru. Nasran wa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsarun nusira yunsaru. Lepas tu tasrih bagi fi'il madhi pula. Nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasartu nasartuma nasartu nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna. Itu bagi madhi. Lepas tu mudhari' yang surani yang suruna tansurani yang surna. Lepas tu masuk pula masdar. Lepas tu masuk pula isim fa'il. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilat. Itu masuk pula isim maf'ul. Maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulat. Semualah sampai habis. Tapi dia kena hafal semua tu. Mula-mula tu hafal tak faham pun. Lepas tu nanti dia faham dan dia boleh guna. Dia kena hafal yang dia punya asal tu. Lepas tu nanti yang asal tu pun dia dah hafal, barulah dia hafal fi'il madhi, fi'il mudhari', lepas tu masdar. Lepas tu dia guna asal yang dia dah hafal tu je. Dia cuma belajar pakai kan. Baru kita tahu mansurun isim zaman, isim makan. Mansurun mansurun mansurani. Apa tu? Jamak dia? Maf'alun maf'alani. Apa dia ni? Jamak dia apa? Habis hilang. Jamak dia apa? Jamak dia apa? Jamak dia sama dengan isim alat. Mif'alun, mif'alani, jamak dia. Said. Syatal urf. Mafa'il. Ada wazan mafa'ilu. Maf'alun maf'alani mafa'ilu. Isim zaman, isim makan sama. Lepas tu sama juga isim alat mif'alun. Cuma tu bagi bawah kan. Mif'alun midrabun. Midrabani madarib. Jadi kita tahu dah. Jadi kita tengok dalam ni, ni wazan ni. Ni apa dia, makna dia. Ni nak letak makna alat ke? Ni nak letak makna. Yalah kalau midrab tak ada baris, kita boleh baca madrib, kita boleh baca midrab. Faham tak? Boleh baca isim zaman, boleh baca isim makan, boleh baca isim alat. Lepas tu kita nak faham tu macam mana? Tengok siyak, tengok konteks ayat. Kalau letak isim alat kena tak? Kalau letak isim makan kena tak? Kena letak isim alat kena tak? Itu kita nak kena tengok kita kena buat. Di situ perlukanlah latihan.
Maktal dengan mana tempat bunuh ke dengan mana masa bunuh. Tengok ayat. Kalau dia sebut waktu, maktal tu kita bawa pada isim zaman. Tapi kalau dia sebut tempat, maktal tu kita bawa lah kepada isim makan. Jadi berhajat kepada kita tahu siyaqul kalam, konteks ayat. Mula-mula apa yang tu lah. Tu. Penting tu. Sebab kadang-kadang masdar ni orang tak apa ya. Dia apa ayat tu sekali. Dia takkan tulis, ambil, buat komus dia, buat madhi, mudhari', amar. Pagi-pagi zikir. Zikir dia tu bagi. Zikir pagi dan petang. Selepas ni lah. Selepas zikir yang disyariatkan, tu buat zikir dia sendiri pula. Boleh lah macam orang tu. Kan tak boleh. Tengok dia. Tapi kena selalu lah. Baik. Habis dah isim zahir, ada soreh, ada muawwal bis soreh. Kemudian mutmar, isim dhamir. Isim dhamir terbahagi kepada dua, bariz dan juga mustatir. Baris isim dhamir yang baris, iaitu isim dhamir yang lafaz dia tu jelas. Kita nampak. Tidak tersembunyi. Tu terletak takrif dia ma yazharu lafzuhu fil kalam. Ma yazharu lafzuhu fil kalam. Nanti dengan contoh lagi lebih jelas. Mustatir ma la yazharu lafzuhu fil kalam ma yufhamu min at-takdir. Adapun dhamir mustatir, dhamir yang tidak zahir lafaz dia pada kalam, tapi kita dapat faham dengan takdir. Faham? Contoh kita cakap anta ni. Contohnya tajtahid. Fa'il dhamir kan? Nampak tak dhamir? Tak nampak sebab mustatir. Cuma kita yang takdirkan, takdiruhu anta. Kita yang takdirkan. Tapi dia sebenarnya tak ada. Faham tak? Dia mustatir. Selesai nama. Baik. Kemudian kedua-duanya terbahagi kepada dua. Muttasil, munfasil. Muttasil dan munfasil. Yang ni pun terbahagi kepada dua, jawazan dan wujuban. Muttasil dan munfasil, yang satu lagi terbagi kepada jawazan dan juga wujuban. Ingat lagi tak takrif muttasil dan juga takrif munfasil? Mengaji ni macam tu lah, satu-satu. Dia pergi kat yang ni ada istilah dia pakai. Lepas tu nak kena tahu takrif. Macam tadi fa'il dah ada istilah dah pada lughah dan juga pada istilah. Masuk fa'il tu ada soreh, ada zahir, ada mutmar, apa ada isim zahir, apa ada isim dhamir. Masuk zahir tu pula ada soreh, ada muawwal bis soreh. Lepas tu mutmar pula ada baris, ada mustatir. Kena fahamkan pula apa tu baris, apa tu mustatir. Baris pula bagi dua pula. Pening Ada muttasil, ada munfasil. Lepas tu masing-masing ada takrif pula. Masing-masing ada takrif. Sekali wujuban, jawazan pun ada takrif juga. Sebab tu benda ni dia tak boleh gaduh lah. Tak boleh istijal lah. Tak kira ajal lah. Dia kena pelan. Kita nak kuasai dia tu. Sebab tu berhajat kepada tuluz zaman. Berhajat kepada lama masa. Panjang masa. Lepas tu ada irsyadu ustaz. Ada petunjuk daripada guru, bimbingan daripada guru. Yang mana nak kena hafal, apa yang nak kena buat. Kalau ada irsyadu
Syaitan lah. Ha. Ikut isyad kepala otak dia sendiri lah. Dia rasa anak ni mana dia tak tahu mana yang penting, mana yang tak penting. Baik. Jadi macam itulah mengaji. Sikit. Jadi kalau banyak-banyak terus dia akan sakit sikit lah. Kecuali kalau orang yang memang dah ada, dia dah ada asal, dia dah pernah mengaji dah. Lepas tu kalau buat banyak terus mengaji tu, tu okey lah. Sebab dia nak mengulang, nak muzakarah. Tapi kalau orang yang baru, bagi banyak terus memang sakit sikit. Tu belajar pada dulu zaman, nak mengapai lagi, nak faham lagi. Apa dia domain muttasil, apa dia domain munfasil? Safi. Apa yang la yubtada'u La yubtada'u bihi. Ataupun la yubtada'u. Bihi tu domain mana dia siapa? Betul ya, apa ingat balik kan dan tinggal. La terih. Depan dia tak ada apa-apa. Allazi ataupun ma la yubtada'u bihi, kalau mesti kena ada ma tu. Nak tarihkan benda. Mana boleh tulis la yubtada'u bihi? Domain tu boleh pada siapa? Tak? Jadi domain muttasil ma la yubtada'u bihi al-kalam wa la yaqa'u ba'da illa. Domain muttasil iaitu domain yang tidak dimulakan percakapan dengannya. Domain yang tidak dimulakan percakapan dengannya. Ada secara ringkas kita buat mengaji itu 3 mutaharikah dan juga 3 sakinah. Ada 3 yang berbaris, ada 3 yang berbaris, 3 tidak berbaris. Kan? Ta'ul fa'il. Oleh adimi. Itu nun iswaha. Na al-fa'ilin. Lepas tu al-lif. Ayah, tulis ni. Wow. Ya. Nun iswah. Ta'ul fa'il ni yang baris atas, baris bawah, baris depan, semua sekali lah. Faham tak? Tuma, tum, bak domain dia ta tu. Yang ni nun. Kat perempuan tu. Lepas tu ni na kami. Jadi 3-3 ni berbaris. Salasah mutaharikah, salasah sakinah. Ini contoh dia. Wasana Sayyidina Ahmad. Katab tu. Ataupun katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna. Ni katabna. Ataupun yaktubna. Nak fa'ilin. Ni ada bagi contoh fa'il madhi. Tuan tu nak buat fa'il mudhari' ikutlah. Kemudian yang ni kataba, katabu. Yang ni pada fa'il uktubi ataupun ni pada perempuan ni. Taktubin. Ni fa'il dia tak fa'il ni nun
na, lepas tu alif, waw dan juga ya. Semua ni kita tak boleh mulakan percakapan dengan dia. Faham tak? Kita nak mulakan percakapan, kita akan gunakan domain munfasil. Domain munfasil 12 tu. Ana, nahnu, anta, antuma, antum, betul, anti, antuma juga, umpama sama, antuna, antun, ana, nahnu, lepas tu huwa, huma, hum, iya, kunna. So 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12. Jadi kita nak mulakan percakapan, kita nak merujuk kepada diri kita, kita akan cakap ana. Betul? Ana. Kita tak cakap tu. Faham tak? Domain muttasil, kalau kita cakap aku telah menulis, kita nak gunakan jumlah fi'liyah. Maknanya ana akan cakap katab tu. Tu domain merujuk kepada ana. Tapi kalau anda nak buat jumlah ismiyah mula dengan isim, ana akan cakap ana katabtu. Ana guna domain munfasil. Ana katabtu. Tapi ana tak cakap tu katabtu. Sebab tak boleh. Sebab domain muttasil, domain yang tidak dimulakan percakapan dengan dia. Ma la yubtada'u bihi al-kalam wa la yaqa'u ba'da illa. Ma la yubtada'u bihi al-kalam wa la yaqa'u ba'da illa. Nah, tulis atas ni ya. Ma la yubtada'u bihi al-kalam wa la yaqa'u ba'da illa. Dia tidak berlaku, tak jatuh selepas illa. Selepas perkataan illa tidak boleh ada domain muttasil. Tapi yang boleh ada domain munfasil. Okey. Contoh ni kat sini. Okey, fa'il domain munfasil. Contoh dia macam mana? Ma kataba illa ana. Ni contoh dia. Ma kataba illa ana. Ana ni fa'il dia. Faham? Ma kataba illa ana. Ma kataba illa nahnu. Ma kataba illa huwa. Ma kataba illa hiya. Ma kataba illa huma. Contoh. Jadi yang ada selepas illa ni hanya domain munfasil. Tidak boleh domain muttasil duduk selepas illa. Tu maksud dia wala yaqa'u ba'da illa. Dia tidak jatuh, tak berlaku selepas illa. Kita tak cakap ma kataba illa tu. Ma kataba illa na. Kita tak cakap macam tu. Kita akan gunakan domain munfasil selepas illa. Sebab tu takrif apa ni domain munfasil, ma yubtada'u bihil kalam, buang la ni, ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa'u, buang la ya, wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Boleh ya? Ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Tadi pun sama lah. Tadi ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Fi ikhtiyar ni maknanya pada percakapan biasa, bukannya kalam syair. Sebab di sana ada yang disebut sebagai daruratu syair. Okey, habis. Muttasil dan munfasil. Okey, kemudian jawazan dan juga wujuban. Okey, apa domain mustatir jawazan, apa domain mustatir wujuban? Mal farq bainahuma? Apa beza domain mustatir jawazan, apa beza domain mustatir wujuban? Mirul. Bismillah.
Meh, tak ada apa meh? Tak ada apa? Balik orang nak suruh ajak. Tak. Buat darah kat budak darah bayan. Tak ada dah. Dik, tak ada apa dik? Lupa. Ma yumkinu wuku ismi zahir maqamahu. Yang ni ma la yumkinu. Lawan dia. Ma la yumkinu wuku ismi zahir maqamahu. Okey. Domer mustatir jawazan. Yang kata domer yang mana secara mudah dia domer mustatir yang isim zahir boleh ambil tempat dia. Contoh, ana cakap nak sebut ini satu contoh. Zaidun duriba. Kan. Yang ni contoh lagi untuk nak fa'il. Zaidun apa dia? Tak main pula dah. Apa dia ni? Sudah. Sana? Zaidun koma. Ini yang mudah. Zaidun koma. Zaid telah berdiri. Orang terjemah apa? Zaidun telah berdiri. Ia tu merujuk kepada domer. Domer tu kembali kepada Zaid. Zaid telah berdiri. Ia Zaid. Orang macam kitab Jawi. Ataupun di kitab tu kitab Arab dia terjemahnya tu. Zaid telah berdiri. Ia Zaid. Kalau orang faham dia faham lah. Zaid telah berdiri. Ia tu merujuk pada domer. Ia Zaid. Maknanya domer tu kembali kepada Zaid. Faham tak? Tapi kalau orang yang faham kaedah tu dia seronok dengar. Tapi kalau yang tak faham tu berdiri ia Zaid. Yang peningnya tu. Zaid telah berdiri ia Zaid. Yang ni ia tu merujuk pada Zaid, domer tu. Dia dah tolonglah bawa marji' domer. Jadi kalau berdiri ia apa ni? Tu tak jumpa marji' domer. Faham tak? Jadi Zaidun qama. Domer mustatir. Dalam ni koma ada domer mustatir. Takdiruhu huwa. Boleh dah isim zahir ambil tempat dia. Faham? Kalau boleh itu dinamakan domer mustatir yang jawazan. Kalau tak boleh wujuban. Jadi kat sini boleh Zaidun qama abuhu. Sekarang ni isim zahir ambil tempat tu. Tak ada lah dah domer dalam ni. Faham tak? Tadi ada domer. Sekarang ni tak ada lah sebab tadi domer jadi fa'il. Sekarang ni isim zahir jadi fa'il. Betul kita kata ma yumkinu wuku' ismi zahir maqamahu. Ataupun takriflah ma yahullu mahallahu ismun zahir. Apa yang boleh ambil tempat dia isim zahir. Jadi sekarang ni Zaidun qama abuhu, bukan lagi Zaid yang berdiri, ayah Zaid yang berdiri. Makna dah tukar dah. Tadi Zaidun qama, Zaid telah berdiri. Sekarang ni Zaid telah berdiri ayahnya. Ayah dia yang berdiri.
Ni faham? Perempuan pun sama jugalah. Hindun qamat ummuha. Ini sama juga. Ini jawazan. Ni pada qama dan juga apa ni mudah kata pada qama qamat. Begitu juga yakumu takumu. 4 tu lah. Adapun jawaz wujuban letak jala kat sini. Ma la yumkinu wuku' ismi zahir maqamahu. Dia ada 4 ya. Tadribu, nadribu, adribu, idrib. 4 ni wujuban. Faham? 4 ni domain mustatir dia wujuban. Tadribu, nadribu, adribu, idrib. Samalah kalau kita tukar pun apa ni nansuru, tansuru, nansuru, ansuru, unsur. Tukar lagi. Tadhabu, nadhabu, adhabu, idhab. Tarji'u, narji'u, arji'u, irja'. Samalah bila kita nak i'rab dia, kita akan kata fa'il dia domain mustatir wujuban. Takdiruhu sama ada anta ataupun nahnu ataupun ana. Dan ni pun sama juga anta. Boleh? Ini domain mustatir wujuban. Yang ni semua domain mustatir ni, yang ni kan domain mustatir. Satu baris. Jadi jawazan yang ada domir huwa dengan domir hiya. Yang ada domir huwa dan domir hiya tu jawazan. Lepas tu yang ada domir anta, ana, nahnu, itu wujuban. Ni faham? Ada yang tak faham? Bismillah. Baik, kita tengok matan. Kata musannif rahimahullah, al-fa'ilu huwa ismu. Fa'il itu adalah isim. Jadi pahamah kita fa'il itu isim. Bila sebut isim, maka tertolaklah huruf, tertolaklah fa'il. Maka tidak ada fa'il yang isim. Boleh tu. Al-ismu, bila sebut isim maka terkeluarlah huruf dan juga terkeluarlah fa'il. Terkeluarlah fa'il. Jadi tidak ada fa'il yang isim. Fa'il mesti fa'il yang fa'il. Kata fa'il, kita kata fa'il. Silap lah. Bila kata fa'il, kalimat apa mestilah isim. Wal ismu al-marfu'. Bila sebut marfu', maka terkeluarlah mansub dan terkeluar juga makhfud ataupun majrur. Sebab isim majzum memang tak ada. Disebut marfu', maka terkeluarlah mansub, terkeluarlah majrur. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebut sebelumnya fa'ilnya. Ni tak sebut lagi ni. Al-masbuq ni, itu takbirkan dengan al-masbuq bi fi'lihi. Yang didahului dengan fa'ilnya. Maknanya sebelum dia mesti ada fa'il. Kita bagi contoh tadi, yu'jibuni ma sana'ta. Takwilkan dia pun dia ada dulu. Fa'il duduk dulu daripada fa'il. Sini pun sama, fa'il duduk dulu daripada fa'il. Samalah yang lain pun. Kalau antum tengok, fa'il duduk dulu daripada fa'il. Okey. Kalau isim yang duduk dulu, kita kata Zaidun koma. Faham tak? Terbalik. Asalnya koma Zaidun. Zaidun kita akan i'rab dia jadi fa'il. Sebab fa'il dulu. Faham tak? Didahului oleh
fa'il. Datang selepas tu baru datang isim. Jadi isim tu kita akan i'rab jadi fa'il. Tapi kalau datang isim dulu Zaid, lepas tu baru koma, Zaid ni bukan jadi lagi fa'il. Pada istilah tak panggil fa'il. Faham? Pada istilah tidak dipanggil fa'il. Tapi ini disebut mubtada. Disebut sebagai mubtada, yang ni khabar. Faham? Khabar jumlah fi'liyah. Nanti kita akan tengoklah pembahagian khabar. Dia tak jadilah. Walaupun daripada lurah dia lah fa'il. Faham tak? Zaid ni. Tapi pada istilah ni tidak dinamakan fa'il, dia dipanggil sebagai mubtada. Dia mesti didahului oleh fa'il dia. Dia didahului oleh fa'il atau ma yushbihu ataupun ma yushbihu al-fi'la. Ni nak masuk dah. Kita bagi contoh je lah. Ada isim-isim ada isim yang beramal dengan amalan fa'il. Ada isim dia beramal dengan amalan fa'il. Dia tu disebut sebagai ma yushbihu al-fi'la. Antaranya isim fa'il, sifat musyabahah. Jadi isim fa'il, sifat musyabahah ni dia beramal dengan amalan fa'il. Contohnya anda sebut Zaidun musafirun abuhu. Zaidun musafirun abuhu. Abu ni jadi apa? Fa'il bagi musafirun. Faham? Fa'il jadi musafirun. Musafirun ni isim ni. Tak, tapi dia yushbihul fa'ila. Dia menyerupai fa'il pada beramal. Seolah-olah anda sebut Zaidun yusafiru abuhu. Sama tak macam tadi? Sama. Faham? Seolah-olah nak cakap macam ni. Zaidun yusafiru abuhu. Tapi boleh juga kita nak cakap macam ni. Zaidun musafirun abuhu. Itu dia yushbih fa'il. Adalah isim fa'il, sifat musyabahah. Lepas tu sirah mubalaghah. Antara isim-isim yang menyerupai fa'il. Itu maksud al-mazkur qablahu fa'ilhu. Isim marfu' yang disebut sebelumnya fa'ilnya. Itu fa'il. Lepas tu kata musannif wa huwa ala qismain. Wa huwa al-fa'il tu atas dua bahagian, zahirin wa mutmarin. Ada isim zahir dan juga isim dhamir. Dan isim zahir terbagi kepada sharih dan muawwal bisharih. Isim dhamir terbagi kepada bariz dan juga mustatir. Lepas tu dia bagi contoh fazahiru nahu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidan wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama rijalu wa yaqumu rijal wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu. Dalam setengahnya ada setengah nuskah jatuh. Qamatil hunudu tak ada. Dia terus wa taqumul hunud. Jadi tambah wa qamatil hunud wa taqumul hunud. Wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulami wa yaqumu ghulami wa ma ashbaha zalika. Tu contoh isim zahir. Cuma di sini ada benda yang dia nak bagi tahu kita tapi dengan jalan isyarat lah. Kita boleh nampak daripada situ. Kalau kita tengok fa'il madhi ataupun fa'il mudhari', contoh yang dia bagi tu fa'il madhi ataupun fa'il mudhari', walaupun fa'il dia musanna ataupun fa'il dia jamak, fa'il dia tetap dalam keadaan mufrad.
Faham? Tetap dalam keadaan mufrad. Wa yaqama Zaidun wa yaqumu Zaidun tu mufrad. Lepas tu qama Zaidani wa yaqumu Zaidani. Nampak dia punya fa'il. Fa'il dia tak berubah. Faham? Fa'il dia tak berubah. Dia nak bagi tahu fa'il sama ada dia mufrad ataupun musanna ataupun jamak, fa'il tetap dalam keadaan mufrad. Dia tidak berubah. Wa qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Fa'il jamak. Wa qama rijal wa yaqumu rijal. Yang ni jamak taksir. Qama rijal wa yaqumu rijal. Wa qamat Hindun wa taqumu Hindun. Sini dia nak bagi tahu kita pula bila fa'il tu perempuan, isim perempuan, maka didatangkan tak taknis pada fa'il. Wa qamat, tadi qama Zaidun, Hindun ni orang perempuan, didatangkan tak taknis. Jadi bila fa'il tu muannas, maka didatangkan tak taknis. Wa qamat Hindun wa taqumu Hindun. Wa qamatil Hindan wa taqumu al-Hindani. Wa qamatil Hindat wa taqumu al-Hindat. Wa qamatil Hunudu wa taqumu al-Hunudu. Baik. Kemudian hunut. Hunut ni jamak taksir, tak silap. Kan? Hindun hunut, jamak taksir. Sini pun dia nak bagi tahu satu benda juga. Kalau jamak tu jamak taksir, boleh pada fa'il tu kita nak datangkan tak taknis ataupun tidak. Tadi dia bagi contoh qama ar-rijalu wa yaqumur rijal. Lepas tu qamatil hunut wa taqumul hunut. Satu ada tak taknis, satu tak ada tak taknis. Dia nak bagi tahu kita bila jamak tu jamak taksir, maka boleh pada fa'il tu kita datangkan tak taknis ataupun tidak datangkan tak taknis. Cuma takwil dia berbeza. Sama ada takwil dengan jam'un ataupun takwil dengan jamaah. Faham? Itu kita lain lah. Kenaan takwil tu. Cuma nak bagi tahu boleh dua-dua. Wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulami wa yaqumu ghulami wa ma ashbaha zalika. Itu apa yang kita boleh ambil dalam matan. Kemudian wa sallallahu Muhammad wal mudmaru. Dia nak bagi contoh isim fa'il, isim dhamir. Wal mudmaru isna asyar nahu qaulika, seperti kata kamu darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ni 12. Sayyidina Muhammad. Semua tu kita buat secara ringkas 6. Faham? Secara ringkasnya 6. Sebab dalam ta'ul fa'il tu ada ta, ti, tuma, tum, tunna. Sebab domain dia naknya tak tu. Domain yang sebenarnya tak tu. Dia faham? Ada pun min dan yang lain-lain itu alamat jamak. Darab tu, darab tum. Jadi mim tu alamat jamak. Alif menunjuk kepada tasniah. Alamat tasniah. Baik. Padang.
Atas yang padam. Ha? Tak ta'nis tu. Tak tu ta'nis tu cuma nak menunjukkan si fa'il tu muannas. Dia bukannya dhamir. Faham? Ha. Huruf. Maknanya dia didatangkan untuk menunjukkan si fa'il, yang fa'il tu adalah apa ni, muannas. Faham? Ha. Okey. Okey. Tak apa. Itu padang tak? Ish. Tak ni yang fa'il tu. Tak apa. Nak suruh padang ni. Baik. Kita ambil satu lagi sebab dia sama aja dengan bab fa'il. Al-ismu al-zahir atau al-mutmar as-sarih atau al-muawwal bis-sarih al-marfu'u lafzan atau takdiran al-mazkur qablahu fa'lun lam yuzkar fa'iluhu. Baik. Sama macam tadi. Naib al-fa'il terbagi kepada dua, zahir dan mutmar. Zahir terbagi kepada sarih dan muawwal bis-sarih. Mutmar pun terbagi kepada dua, bariz dan juga mustatir. Baris ada dua, muttasil, munfasil. Jawazan dan wujuban. Na al-fa'ilin. Tadi nak sebut ada letak hamzah kan, silap tu. Jadi na. Kan? Betul tak? Betul yang nak tulis dia. Nak salah tulis salah dia. Na al-fa'ilin. Kalau salah betulkanlah. Lepas tu alif, waw, ya. 1 2 3 4 5 6. Muttasil ada 12. Ana, nahnu, itu, anta, antuma, antum, anti, anta, anti, antuma, antum, antuna, anti, antuma, antum, antuna, huwa, iya, huma, hum, hunna. 12. Sama je macam tadi. Cuma sedikitlah perbezaan.
Kita akan tengok. Jadi naibul fa'il terbagi kepada dua juga, isim zahir dan juga isim dhamir. Isim zahir juga terbagi kepada dua, sharih dan juga muawwal bis sharih. Isim dhamir terbagi kepada dua juga, baris dengan mustatir. Baris terbagi kepada muttasil, munfasil. Mustatir terbagi kepada jawaz dan jawazan dan juga wujuban. Beza dia apa? Beza dia kat sini ya. Beza dia di sini. Yang lain semua sama. Beza dia fa'il. Apa ni? Wasallallahu alaihi fa'il tadi pada bab fa'il, fa'il dia disebut siapa pelaku. Tapi fa'il pada bab naib fa'il ni tidak disebut siapa pelaku. Faham? Maknanya sebelum dia ada fa'il yang tidak disebutkan fa'il. Contohnya wasallallahu alaihi Muhammad daraba Zaidun Bakron. Daraba Zaidun Bakron. Daraba fa'il, Zaidun fa'il, Bakron maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ni yang kena pukul tu, yang kena laku. Yang ni pelaku. Ni orang yang kena kelakuan si pelaku. Baik. Jadi di sini ada fa'il. Tapi fa'il ni disebut siapa pelaku dia. Faham? Okey, ada satu keadaan lagi hak kita mengaji ni disebut fa'il tapi fa'il dia tak sebut. Fa'il dia tak sebut. Fa'il dia ni dibuang. Fa'il dia dibuang. Di dalam bahasa Arab ada dia punya bentuk dia. Bentuk dia takkan jadi daraba, dia akan berlaku perubahan. Bila dia nak buat satu bentuk ayat ataupun satu kalam yang mana fa'il dia tak disebut, maka akan ada perubahan pada fa'il. Fa'il dia akan jadi du riba. Dia akan ajak sekejap lagi. Fa'il dia akan jadi du riba. Kemudian bakron yang tadi dia jadi maf'ul, selepas fa'il ni dibuang, dia ambil tempat fa'il. Kita akan bawa bakron ni duduk letak di tempat fa'il. Dan bila dia duduk tempat fa'il hukum dia rafa'. Maka bila dia ambil duduk tempat fa'il, dia ambil hukum fa'il. Asal dia tadi mansub, dia ambil tempat fa'il marfu', dia pun jadi marfu' juga. Jadilah bakrun. Jadilah bakrun. Asal bakron jadi bakrun. Ni faham ah? Okey. Duriba bakrun. Terjemah dia bakrun telah dipukul. Ataupun telah dipukul bakrun. Jadi siapa yang kena pukul? Bakrun yang dipukul. Siapa yang memukul? Tak disebut. Itu maksud dia al-mazkur qablahu. Al-mazkur qablahu fa'lun, yang disebut sebelumnya, sebelum naik fa'il tu, fa'il yang mana fa'il tu lam yuzkar fa'iluhu. Fa'il tu tidak disebut siapa fa'il dia. Jadi fa'il yang tak sebut siapa fa'il tu dia ada bentuk dia. Kalau kita menghafal tu dia dekat belakang sekali tu. An fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Belakang tu. Fu'ila yuf'alu, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Yang ni contoh bagi sharih. Contoh bagi naib fa'il isim zahir yang sharih. Contoh lain suriqa al-hatif. Jadi dia adalah aghraq dia, sebab
sebab-sebab fa'il tu tak disebut. Tapi tak sebutlah dalam ni. Dalam kitab-kitab lain disebut, maknanya sebab kenapa fa'il tu tidak disebut. Sama ada memang tak mau sebut siapa fa'il, ataupun kerana fa'il tu dah maklum, ataupun kerana takut, ataupun memang dia tak tahu. Memang dia tak tahu siapa yang buat. Macam ni, suriqal hatif. Memang dia tak tahu pun siapa yang mencuri. Memanglah pencuri, tapi siapa dia kan? Jadi memang kita tak tahu, maka kata suriqa al-hatif. Yang ni pun sama juga, ada 3. Yang pertama, an dan juga fa'il. Yang kedua, anna wasmuha wa khabaruha. Dan yang ketiga, ma dan fa'il. Contohnya, yuradu an tajtahid. Siapa nak takwilkan dia? Arada yuridu. Dia punya bina majhul dia yuradu. Arada yuridu. Bina majhul dia kalau fa'il madhi urida. Fa'il fa'il mudhari' yuradu. Dia kena buat latihan tu. Daraba yadribu, duriba yudrabu, nasara yansuru, nusira yunsaru. Itu dia kena buat latihan. Lebih-lebih lagi yang ada huruf illah. Itu yang payah sikit. Yuradu an tajtahida. Jadi macam mana? Buat. Cara dia cari masdar tajtahid. Jadi tajtahid masdar dia apa? Ijtahada yajtahidu ijtihadan. Lepas tu dalam tajtahid tu ada dhamir apa? Dhamir mustatir. Jawazan ke wujuban? Wujuban, takdiruhu anta. Ambil dhamir tu. Ambil dhamir tu. Ijtihad, lepas tu dhafatkan kepada dhamir. Ijtihaduka. Jadilah yuradu ijtihaduka. An tu hilang dah bila kita takwilkan, dia pecah dah. Yuradu ijtihaduka. An wasmuha wa khabaruha. Urifa annaka mujtahidun. Urifa annaka mujtahidun. Sama lah. Mujtahid dia punya masdar dia apa? Ijtihad. Lepas tu ada dhamir apa situ? Kaf. Ambil kaf tu letak kat belakang ijtihad tu. Mujtahid tu kita dapat jadikan dia masdar sebab ada anna tu. Huruf masdar tu. Faham? Jadi akhir natijah dia kita dapat urifa ijtihaduka. Urifa ijtihaduka. Ma dan juga fa'il. Urifa ma sona'ta. Urifa ma sona'ta. Sama lah. Sona'ta, sona'a yasna'u sun'an. Masdar dia. Ambil masdar. Lepas tu ada dhamir apa dalam tu? Dhamir anta. Dhamir mustatir, wujuban, takdiruhu anta. Ambil dia. Tapi ambil dia tu dah jadi dhamir muttasil lah. Sebab kita nak idhafatkan ni. Faham? Jadi anta muttasil dia dhamir jadi kaf. Jadilah urifa sun'uka. Faham? Urifa sun'uka. Kemudian baris. Lagi dia bagi contoh kot. Baris tu muttasil sama macam tadilah, ada 3 yang berbaris, 3 yang mati. Ta'ul fa'il, ta, ti, tu, tuma, tum, tunna. Lepas tu nun niswah. Lepas tu na'ul fa'ilin. Lepas tu alif, waw dan juga ya. Cuma beza dia kita akan guna bina majhul.
Duribtu, duribtuma, duribtunna, duriba, duribat, duribata, dan seterusnya. Munfasil sama macam tadi. Ma duriba illa ana. Kalau tadi ma daraba illa ana, tiada yang memukul, tak ada seorang pun yang pukul kecuali aku yang pukul. Kan? Nampak seorang kena pukul, cikgu mai. Ustaz, ma daraba illa ana. Dia nak bagi kawan-kawan ni tak pukul. Kan? Lepas tu kalau masalah orang kena pukul pula, dia nak kata orang lain tak kena pukul, dia seorang yang kena pukul. Ma duriba illa ana. Anak aku seorang yang kena pukul. Dia faham? Okey. Mustatir, jawazan, wujuban sama juga macam tadi. Jadi kita ambil sekali, senang. Tadi dah ngaji dah, tak payah ulang banyak kali lah. Zaidun suriqa hatifuhu. Zaid handsetnya dicuri. Faham? Suriqa hatifuhu. Hindun suriqa qalbuha. Boleh. Boleh juga. Hati dia dicuri. Boleh. Sama lah juga. Jadi yang dicuri ni bukan Zaid, handset dia. Faham? Yang ni pula dicuri ni bukanlah Hindun tu, tapi hati dia. Wujuban sama macam tadi lah. Duribtu ada 3 di sini. Duribtu, duribta dengan duribna. Fi'il lama tak ada. Faham? Fi'il lama tak ada. Duribna. Ini contoh dia. Ma duriba illa ana. Boleh nak laju-laju sikit. Yang ni sama dah. Yang ni dalam kitab ada duribtu. Duribtu mak duribta, duribti. Duribna, duribna, duriba, duribu. Dan bawah sekali ni ya. Tudrabin. Tudrabin. Fi'il lama tak ada . Sama jugalah salasah mutaharrikah, salasah sakinah. Boleh. Lepas tu cara buat dia ajak lagi dalam ni. Dalam kitab. Kita baca matan dia. Qala wa huwa ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Apa dia naib fa'il ataupun al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, iaitu isim marfu', isim. Naib fa'il ni isim. Dan dia marfu', bukan mansub, bukan majrur. Yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya. Tidak disebut bersamanya oleh fa'ilnya. Jadi fa'il dia, pelaku dia tak disebut. Hanya disebut disebut maf'ul. Sebab dia asal maf'ul. Contoh saraqa Zaidun hatifa Bakrin. Zaid telah mencuri handset Bakar. Faham? Zaid telah mencuri handset Bakar. Okey. Kemudian kita tak mau sebut siapa pelaku dia. Kita akan padan Zaid. Asal ni maf'ul kan? Maf'ul. Maf'ul bih. Jadi hatif ni dia akan ambil tempat Zaid ni. Tempat dia tempat ni tempat fa'il.
Bila kita letak sini, maka disebut sebagai al-maf'ul alladzi lam yuzkar ma'u fa'iluhu, ataupun disebut juga sebagai naibu fa'il, yang ganti fa'il. Faham tak? Sebab ni tempat fa'il. Zaid tadi dia fa'il. Tapi bila kita dah hazaf Zaid ni, kita letak Hatif Bakri ni dekat tempat dia, maka kita panggil dia naib fa'il. Dia ganti fa'il. Fa'il dah dihazaf, dia ambil tempat fa'il. Maka dia ambil hukum fa'il sekali. Dan ini diubahlah. Jadi suriqa. Kalau tak diubah, dia akan jadi iltibas, akan jadi kesamaran. Faham? Jadilah suriqa hatifu. Tadi hatifa jadi hatifu. Jadi Hatif Bakrin telah dicuri. Itu maksud wa huwa lismul marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Jadi naib fa'il adalah isim marfu' yang tak disebut bersamanya fa'ilnya. Lepas tu dia nak ajak cara buatlah. Cara nak tukar dia punya wasada Sayyidina Muhammad fa'il. Apa kata musannif rahimahullah? Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Ba fi'il madiyan ra fi'il madi. Jadi dia kata fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu, didammahkan awal dia, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan huruf sebelum akhir, wa kusira ma qabla akhirih, dia akan jadi riba. Kalau nasara, dia akan jadi sira. Itu kaedah dia dah. Faham tak? Dia ajak cara buat. Tapi kalau kita hafal itu memang macam tu dah. Faham? Ni kalau fa'il tu fa'il madi. Kalau fa'il tu fa'il mudhari', yadribu, ni asal. Bukan bina majhul, bina maklum. Ni asal binaan yang kita gunakan bila kita sebut fa'il. Tapi bila tak mau sebut fa'il, kita hanya nak sebut naib fa'il, maka kita akan guna dia punya fa'il dia bukan lagi berbaris macam ni. Faham tak? Baris dia lain. Sebut dalam tu fa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fa'il tu fa'il mudhari', maka didammahkan awal. Ini didammahkan huruf awal, wa futiha ma qabla akhiri, dan difathahkan huruf sebelum akhir. Jadilah yud rabu. Yansuru dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri, jadi yunsaru. Qala al-musannif rahimahullah fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Wa huwa ala qismain. Naib fa'il ni pun terbagi kepada dua, zahirin wa mudmarin. Isim zahir dan juga isim dhamir. Isim zahir jelas ada, dia terbagi kepada dua, sarih dan juga muawwal bis sarih. Mudmar terbagi kepada dua, baris dan juga mustatir. Fa zahiru nahu qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Itu naib fa'il isim zahir yang sarih. Adapun muawwal bis sarih tak sebut.
Wal mudmaru isna asyar. Dan isim dhamir ada 12. Nahu qaulika duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtuna, duriba, duribas, duriba, duribu, duribna. Satu lagi tak sebut tudrabin. Kan? Ha. Yang ni isim dhamir yang muttasil. Isim dia dhamir baris yang muttasil. Tadi ada dua kan. Jadi kita dah perincikan lagi. Dia sebut muttasil je, dhamir baris. Kan dhamir ada dua, baris dan juga mustatir. Betul tak? Lepas tu dhamir yang baris ada dua, muttasil dan munfasil. Yang ni yang muttasil. Yang munfasil 12 tu lah. Ana, anta, antuma, antum, nahnu, huwa, hiya, huma tu. Kemudian mustatir pun kita dah sebut dah. Mustatir jawazan wujuban, yang tadi lah, apa ni, yang ada dhamir huwa dan juga dhamir hiya, itu pada jawazan. Wujuban ada 3. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti babul mubtada' wal khabar. Kita ambil dua-dua sekali nanti. Mubtada' dan khabar. Itu secara ringkas lah. Yang disebut dalam kitab ni, dia ada lagi perbahasan-perbahasan berkaitan dengan fa'il dan juga berkaitan dengan naibu al-fa'il. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la 'asrina al-insana lafi khusr ila alladziina aamanu bis-solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.